Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Okey, untuk hari ini Ustazah nak tanya, pernahkah anak-anak langsung tidak berkomunikasi dengan sesiapa pun dalam masa satu hari? Dan apakah perasaan anak-anak? Okey. Itu soalan pendahuluan Ustazah untuk hari ini. Sebelum Ustazah pergi lebih jauh lagi, Ustazah nak perkenalkan Ustazah Siti Murni binti Balia dari SMK Seri Ampang. Okey. Pada hari ini Ustazah akan mengajar dari bab 1 tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 iaitu jenis-jenis muamalah Islam daripada tajuk falsafah dan sistem muamalah Islam. Okey. Sebelum kita nak pergi kepada jenis-jenis muamalah Islam, Ustazah nak terangkan dulu pengertian muamalah. Okey. Pengertian muamalah satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tata cara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Contohnya jual beli, sewa menyewa dan perdagangan serta urusan yang berkaitan dengan ekonomi yang lain. Okey. Kita tengok jenis-jenis muamalah. Ada 7 jenis-jenis muamalah di sini. Al-wadi'ah, al-murabahah, al-musyarakah, al-mudharabah, al-bai' bi thaman ajil, ar-rahnu dan al-ijarah. Okey, kita pergi satu persatu ke 7 jenis muamalah ni ya. Okey, tengok al-wadi'ah dulu. Pengertian dia ataupun definisi dia, memberi sesuatu barang atau harta yang berharga kepada pihak lain untuk disimpan dan dijaga. Okey, untuk istilah perbankan pula, akaun simpanan di bank secara Islam. Okey, anak-anak semua kalau tanya mak ayah di rumah, semua ada akaun al-wadi'ah iaitu akaun simpanan. Okey. Okey, kita pergi jenis yang kedua, al-murabahah. Al-murabahah iaitu menjual barang dengan tambahan keuntungan di mana barang tersebut diserah segera manakala harga jualan yang terdiri daripada kos dan keuntungan dibayar kemudian oleh pihak membeli. Okey, contohnya jual beli rumah. Maksudnya di sini nak faham tak? Okey, al-murabahah ni bukannya jual beli barangan dari barangan runcit ni, tetapi barangan tu dibeli bayarannya secara ansuran. Dia beri contohnya jual beli rumah. Maksud dia, rumah harga asal dibeli dengan harga 50,000 10 tahun yang lalu. Okey, dan dijual di sini dengan pertambahan harga mengikut harga semasa. Dijual dengan harga 120,000 dengan kadar semasa dan juga kos, maksudnya yang ditanggung dengan tempoh pembayaran yang dibeli. Okey, di situ. Okey, anak-anak faham al-murabahah. Okey, seterusnya al-bai' bi thaman ajil. Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah disetujui secara bersama. Okey, dalam istilah perbankan lain iaitu sistem jual beli barangan secara ansuran mengikut Islam. Okey, itu dua konsep, dua jenis yang sama, konsep yang sama, al-murabahah dan juga al-bai' bi thaman ajil. Kedua-duanya konteks jual beli. Okey. Seterusnya al-mudharabah. Anak-anak sebut betul-betul al-mudharabah sebab ada yang susah dengar sebelum ni sebut al-mudharabah. Okey, sebut betul-betul al-mudharabah. Okey, maksud al-mudharabah, pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya dibahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama-sama semasa akad. Manakala kerugiannya jika ada hanya akan ditanggung oleh pihak pelabur. Maknanya di sini adalah pelaburan lah. Okey, pihak pelabur dan juga pemodal di sini. Maksudnya dia melabur kerana pelabur ni dia tak ada kemahiran.
tapi dia menyerahkan modal untuk diniagakan. Sebab itulah dia kata jika ada kerugian ditanggung oleh pihak pelabur sahaja. Okey, anak-anak jelas? Okey, kalau jelas kita teruskan lagi. Okey. Jenis muamalah seterusnya al-musyarakah. Okey. Al-musyarakah suatu akad di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Okey, ni paling anak-anak nak senang ingat. Al-musyarakah ni adalah rakan kongsi dalam perniagaan dalam sesuatu syarikat. Okey, itu al-musyarakah. Ada 3 ni, anak-anak akan keliru juga ni. Maknanya anak-anak kena hafal. Al-mudarabah, al-murabahah dan juga al-musyarakah. Jangan tertukar antara 3 ni sebab konsepnya semuanya berbeza. Okey, seterusnya. Okey, arwan. Okey, biasa arwan ni kita sebut arwahnu. Okey, arwahnu anak-anak selalu jumpa kot dalam perjalanan, di jalan-jalan jumpa arwahnu. Kadang kita tengok dekat skrin arwahnu pajak gadai Islam. Pernah jumpa tak pajak gadai Asyong? Pajak gadai Raju pun ada. Okey, itu adalah bukan Islam. Maknanya arwahnu di sini pajak gadai secara Islam. Okey, maksud arwah ni ataupun arwahnu menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang, dan barangan tersebut akan menjadi bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maksud dia, sebab apa nak kena buat arwahnu ni? Untuk apa? Okey, contoh nak senang anak-anak nak faham. Dia ada benda yang berharga tapi dia nak banyak, dia perlukan tunai. Contoh dia, kalau nak daftar anak masuk IPT, dia ada barang kemas dan tetapi dia tak ada tunai. Bolehkah dia nak bawa gelang dia ke kaunter pembayaran, dia kata okey ni bayaran untuk yuran anak dia? Boleh tak? Jadi maksudnya dia perlukan tunai. Jadi dia cagarkan barang kemasnya tu di arwahnu secara arwahnu. Yang pentingnya arwahnu iaitu pajak gadai Islam. Okey. Seterusnya al-takaful. Anak-anak pernah dengar takaful? Anak-anak terlibat dengan takaful. Kalau sebut takaful kadang ramai yang macam tak tahu, tetapi sebenarnya anak-anak dah terlibat. Takaful adalah insurans. Okey, apa yang anak-anak terlibat? Insurans motor. Okey. Maksudnya anak-anak terlibat dengan takaful ni, cuma asing bila takrifkan sebagai takaful. Okey, tengok apa maksud al-takaful ni. Maksudnya gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin-menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan. Maksudnya konsep takaful ni konsep tolong-menolong. Okey, sebab tu dia bagi maksud itu sistem insurans secara Islam. Sebab kita dah belajar sebelum ni, sistem muamalah ni ada kalau muamalah lawan dia, maksudnya yang sebaliknya iaitu sistem konvensional, iaitu bukan Islam. Kita yang memilih sama ada nak pilih konvensional ataupun secara Islam. Okey, anak-anak jelas? Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, muamalah yang terakhir, yang ketujuh al-ijarah. Okey, sebelum saya nak tanya dah terpapar dah kat situ al-ijarah. Okey, kita dah selalu banyak yang terlibat dengan al-ijarah ni. Tetapi kita tak menggunakan istilah al-ijarah. Okey, kat situ tengok dekat gambar di situ surat perjanjian sewa rumah. Okey, selain daripada sewa rumah, sewa apa lagi? Kita sewa kereta. Lagi? Sewa apa lagi? Sewa bangunan, sewa kedai. Tengok maksud di situ. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu. Okey, istilah lain dalam ekonomi ni sistem sewaan secara Islam. Okey, sebab apa perlunya sewaan secara Islam ni?
Sebab Islam kita dah banyak sebelum ni dalam muamalah. Dalam muamalah ni tidak akan membebankan, dan dia maksudnya kita dah ada kan syarat-syarat sah untuk muamalah sebelum ni. Okey, adil di antara semua pihak ataupun kedua-dua belah pihak. Okey, sebab apa? Okey, tengok dari segi sewaan. Okey, sewaan ni okey, maksudnya sewaan ni dia luas. Cuma di sini dia nampak fokus kepada sewa rumah. Okey, ada soalan? Sebab apa dia kata sewaan ni menolong? Kita tengok ni ciri-ciri persamaan dan perbezaan setiap jenis muamalah. Dia akan didetailkan lagi. Okey, kadang-kadang tadi tengok kita hanya tengok konsepnya sahaja. Okey, tengok pembahagian. Kalau ikut di sini ada 3 kumpulan yang dibahagikan kepada 3 kumpulan yang mempunyai persamaan. Okey, kumpulan yang pertama kita tengok yang berkongsi persamaan. Jenis muamalah tu adalah al-wadi'ah, al-mudharabah dan juga al-musyarakah. Okey, persamaan dia ialah salah satu bentuk wang simpanan. Maksudnya ketiga-tiga ni berkait dengan simpanan. Okey, tu persamaannya. Tetapi tetap ada perbezaan antara setiap sesuatu tu. Cuba tengok perbezaannya. Okey, al-wadi'ah, perbezaan dia tidak mendapat keuntungan daripada wang yang disimpan. Maksudnya macam mana? Faham ke tak? Al-wadi'ah, kita hanya simpan duit untuk dibelanjakan. Simpanan macam mana? Contoh dia, okey, kalau tanya ayah, balik tanya ayah, gaji ayah masuk dalam mana? Dalam akaun mana? Dapat cash ke? Okey, benda tu tunai tetapi masuk dalam akaun. Akaun tu adalah akaun al-wadi'ah, iaitu akaun tu tidak mendapat keuntungan daripada wang yang disimpan sebab kita hanya menyimpan sahaja. Okey, tengok al-mudharabah. Tadi apa? Kalau dari segi maksud tadi ni, ingat tak? Al-mudharabah tu apa? Al-mudharabah adalah yang nak faham maksud yang mudah. Al-mudharabah adalah pelaburan risiko. Okey, perbezaan dia, risiko mendapat keuntungan dan kerugian adalah tinggi. Dua-dua tinggi. Maksudnya nak dapat keuntungan ataupun kerugian. Okey, al-musyarakah, rakan kongsi tadi. Keuntungan dan kerugian bergantung kepada prestasi syarikat. Okey, keuntungan dan kerugian bergantung kepada prestasi syarikat tersebut. Okey, tu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, al-murabahah dan juga al-bai' bi thaman ajil. Okey, tengok persamaan dia. Kontrak jual beli barangan yang melibatkan pembayaran secara ansuran. Okey, konsep yang sama tadi, perbezaannya. Okey, al-murabahah, minta maaf Zana, al-murabahah, ni maksudnya nak tertukar ni ketiga-tiga tadi ni. Okey, al-murabahah dia menjual barangan dan dikenakan sedikit keuntungan daripada jualan dia tu. Macam jual rumah tadi kan, ingat tak? Okey, tu al-murabahah. Tapi al-bai' bi thaman ajil, kita beli pembelian satu barangan dengan bayaran secara ansuran. Contoh dia apa? Membeli, senang nak ingat, beli kereta. Okey, tu kumpulan yang kedua. Okey, yang ketiga ar-rahnu dan juga al-ijarah. Satu cara menolong orang yang dalam kesusahan dan mendapat sedikit faedah keuangan. Okey, tengok perbezaan dia. Kalau ar-rahnu, pinjaman wang dengan meletakkan sesuatu yang berharga sebagai cagaran. Okey, yang kita nak dapat tunai tadi tu. Okey, al-ijarah pula kontrak sewaan. Kontrak sewaan sesuatu barangan berharga dengan dikenakan bayaran, iaitu sewa tadi. Tu yang kata ada faedah kewangan tu. Maksudnya kita tak mampu. Takkan kita nak pindah kita bertugas di situ, bila bertugas kita nak kena beli rumah. Maksudnya dalam Islam ni muamalah dia menolong secara al-ijarah, memberi sewa. Maknanya pihak yang menyewakan tu dia menolong, dalam masa yang sama dia dapat faedah kewangan. Okey, clear nah? Ada soalan? Okey, yang terakhir. Okey, tujuan kepelbagaian jenis muamalah. Apa tujuan? Banyak sangat ni jenis-jenis muamalah. Ada berapa tadi muamalah? Ada 7. Jadi untuk apa kepelbagaian jenis muamalah ni? Okey, kita bagi 3 kat sini. Yang pertama,
untuk mengajar manusia supaya hidup sentiasa bersatu padu, tolong-menolong dan bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi melalui sistem muamalah Islam. Ditujukan kepada apa tu? Untuk ekonomi musyarakah, ijarah dan jual beli. Jual beli kita dah belajar di awal tajuk sebelum tu kan, sebelum ni. Okey, yang kedua, memastikan kehidupan manusia sentiasa berperaturan dan menghindarkan perbuatan zalim, penganiayaan dan penindasan ke atas golongan yang lemah seperti riba. So tu tujuan, salah satu tujuan muamalah Islam ni, nak mengelakkan daripada penindasan yang kita tahu, riba, penipuan, merampas hak orang lain dan sebagainya. Okey, yang ketiga dan terakhir, untuk keselesaan dan kemudahan manusia memilih cara bermuamalah yang terbaik mengikut keperluan mereka. Contoh dia, orang kaya boleh mengembangkan hartanya melalui mudharabah, iaitu apa? Pelaburan. Manakala orang miskin pula boleh menambahkan modal perniagaan mereka melalui murabahah dan juga apa lagi? Ar-rahnu. Okey, al-ijarah tu cara nak menolong golongan yang miskin. Okey, jelas tajuk kita jenis-jenis muamalah Islam. Okey, ni adalah unit terakhir tau dalam tajuk falsafah dan sistem muamalah Islam. Okey, lepas ni kita boleh bermuamalah dengan bijak lah, sebab kita dah belajar kan. Okey, untuk pengukuhan lagi. Okey, Ustazah nak anak-anak balik buat aktiviti lah. Di sini tu ada link. Okey, dalam bentuk Google Form, anak-anak isi lah kan. Ustazah harap pelajaran kita hari ni memberi banyak manfaat kepada anak-anak. Okey, sebabnya muamalah adalah berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.